I have a dream, that's all I need. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, video ni aku buat pagi tengah malam. Okay, tengah malam pukul 12 tengah malam. Okay, kalau ikutkan dah masuk 21 hari bulan. Okay, by the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Okay, channel aku ni banyak pasal Fantasy Premier League. Okay, siapa yang biasa Fantasy Premier League tu tak ada masalah lah. Tapi pada yang baru ni, aku rasa dah boleh Google lah. Okay, sebab benda ni boleh cari kat Google je. Okay, so untuk tanpa melengah masa, tak apa cerita panjang, kita teruskan. Okay, ini merupakan game week ke 20. Okay, kita baru lepas habis game 20. Pagi tadi ada satu game yang melibatkan antara Man City Spurs, dimenangi oleh Spurs. Okay, kalau ikut game week ke 20 ni ada double game. Okay, double game, dan aku meletakkan player yang terlibat juga. Okay, ada dari segi point, kita bercerita pasal point. Ini point aku, okay, buat masa dalam game week ke 20 ni, 94 point aku meletakkan dalam tim aku ada, aku meletakkan Haaland sebagai captain. Okay, aku ada Kane, kemudian aku ada Rashford, De Bruyne, Odegaard, Almiron. Okay, dan satu player yang rasa tak, orang kata berbaloi. Okay, berbaloi meletak, iaitu Mahrez. Untuk defend aku ada Shaw, White, Trippier. 9 point untuk Trippier. Cuma untuk bahagian best aku kat sini, aku ada Sanchez Ferguson yang pada aku point ni agak meletup juga. Sekiranya kalau aku letakkan Sanchez dengan Watt ni, aku rasa buat pertukaran, sebab aku tak ingat langsung. Kalau ikutkan aku tak beberapa nak berfikir sebenarnya letakkan Sanchez dalam aku punya team masa tu. Dan 94 poin aku daripada dalam Malaysia, daripada 189 aku naik kepada 150. Agak menarik. Okay, agak menarik untuk game week ke-20 ni. Dan aku daripada overall rank kat sini, kalau ikutkan 2 juta lah something macam tu. Sekarang aku dah naik ke 1 juta. Okay, Alhamdulillah. Okay, berbaloi pemilihan player aku untuk game week ke-20 ni. Aku cuba maintain benda ni. Kalau ikut pada point selepas World Cup tu, pada aku nice, cantik. Bermula game week ke-17 tu sampai ke game week 20, cantik. Jadi aku kena maintain dengan apa yang ada ni. Aku cuba. Okay, aku cuba dan aku usahakan. Okay, itu untuk point. Dan cerita pasal player prediction aku untuk game week ke-20 ni, ada macam biasa 6 player. Okay, kita bercerita pasal point player yang tak menjadi, iaitu 2 player, Rodrigo dengan Wisa. Okay, dalam game perlawanan antara Leeds dengan Aston Villa, aku expect sebenarnya Leeds akan menang dalam game tu, dan meletakkan Rodrigo ni sebagai player prediction aku untuk game ke-20 ni. Okay, tapi 2 poin saja. Okay, 2 poin, dan jaringan daripada Bamford, Buendia dengan Bailey tu pada aku agak menarik sebenarnya untuk perlawanan ni. Dan kemudian untuk Visa pula, kemenangan dengan Bournemouth adalah 2-0. Okay, dan aku tak terfikir Tony akan bermain. Aku rasa last minute baru ada keluar Tony dalam, tak salah aku selepas injured. Okay, so ini antara 2 player yang tak menjadi, dan 2 player ni adalah player yang sama, okay, dalam satu team, Foden dengan Haaland. Okay, Foden, kalau ikutkan Foden dengan Haaland terlibat dengan double game, okay, antara Man U dengan Spurs. Okay, kemenangan pagi tadi melonjak sedikit lah orang kata untuk Haaland. Siapa yang kawan-kawan manager kita yang pemain FPL ni, aku boleh katakan ramai juga yang letak triple captain. Kalau triple captain, automatik kat situ adalah 24 point. Kalau untuk captain biasa saja, kat situ saja dah 16. Okay, aku letakkan Haaland sebagai aku punya captain, 16 point. Untuk Foden pula,
kalau tanya aku untuk dua player ni pada aku agak tak menjadi untuk first game. Okey, iaitu bertemu dengan Man U. Kemenangan berpihak kepada Man U 2-1. Game agak menarik. Terus terang aku cakap menarik. Lagi-lagi gol Bruno Fernandes pada aku agak menarik. Lari daripada offside, Rashford lari daripada offside dan penyudahnya disudahkan oleh Bruno. Okey, agak menarik sebenarnya gol tu. Kemudian untuk Spurs pagi tadi, aku lebih boleh bagi kredit pada Mahrez lah, dalam game tu. First goal, bercerita pasal game tu, kalau ikutkan Spurs leading 2-0 sebelum separuh akhir pertama. Tak ada apa-apa jaringan daripada Kane, tapi ada assist daripada Kane yang aku nampak lah dalam game tu. Kemudian comeback daripada Man City sendiri 4-2. Kalau ikutkan game tu, yelah tak sempat nak tengok, dapat tengok highlight je. 4 pagi je, bukan tak sempat, memang aku tak sedar lah 4 pagi tu. Untuk jaringan first goal Man City, pada aku pun berpunca daripada Mahrez. Gol daripada Alvarez. Agak nice game untuk Mahrez pada aku. Boleh katakan 4 gol ni adalah gol, boleh aku kata ini gol, semua ni boleh katakan ini gol Mahrez lah. Haaland punya gol pun assist daripada Mahrez ni. Dan 2 jaringan lagi adalah jaringan daripada Mahrez. Point yang pada aku 19 point tu kalau letak captain padu, kalau triple captain lagi padu bersiut kalau ikutkan. Tapi untuk Foden, untuk first game je, satu game je. Kalau ikutkan minggu ni, bila agaknya Man City akan main? Kalau ikutkan game ni, Man City akan main hari Ahad. Ada masa 2 hari. Bukan besok lah, hari ni lah, hari Sabtu ni, 21 bulan ni. Kalau ikutkan 2 hari lah, 1 hari je rehat. Lepas tu dia akan terlibat dengan perlawanan bertemu dengan Wolves. Aku boleh katakan nak 100% Foden tu main, pada aku performance yang ada pada Foden tak berapa nak cantik pada aku. Untuk Haaland tu masih lagi relevan lah untuk pakai. Itu untuk 2 player ni. Kalau ikut pada point Haaland ni sendiri 8. Kedua-dua game ni boleh katakan tak, kalau ikutkan tak memenuhi apa yang aku target. Sebab aku target lebih daripada 8, lebih daripada 10 sebenarnya. Tak assist, ada gol. Itu yang aku expect untuk double game yang macam ni, player yang terlibat dengan double game. Kemudian untuk 2 player lagi yang menjadi, iaitu Trippier dengan Kane. Kalau ikut perlawanan antara Newcastle dengan Newcastle dengan Fulham. Aku memang target memang Newcastle akan menang. Tapi kemenangan yang aku kata, boleh katakan last minute punya goal. Mitrovic pun miss penalty. Bukan miss penalty lah sebenarnya. Kalau ikutkan double tap lah. Aku anggap sebagai double tap lah. Bola yang sepatutnya penalti yang agak mudah, sepatutnya mudah untuk Mitrovic gol, tapi disia-siakan Mitrovic. Mungkin kalau tanya bukan disia-siakan lah. Aku rasa boleh katakan sepakan penalti yang diambil oleh Mitrovic itu adalah sepakan yang tak sengaja, tergelincir. So bola yang diambil tu terkena bahagian kaki kiri dia dan dibatalkan jaringan tu. Dan ada gol last minute yang daripada Isaac. Agak pada aku, Wilson assist, Isaac tanduk. Kalau ikutkan game tu boleh katakan last minute punya gol lah, memang last minute punya gol. Untuk Trippier pula, disebabkan ada clean sheet kat situ, ada assist kat situ, ada bonus kat situ, so nampaklah banyak point untuk Trippier. Untuk Kane pula tak memenuhi, kalau katanya aku tak memenuhi
point yang sepatutnya aku target lebih daripada 10 sebab dia terlibat dengan double game, tapi disebabkan game last tu boleh katakan game bertemu Man City tu ada satu assist daripada dia, dapat point assist kat situ. Okay, dan 4 lagi point tu boleh katakan point yang terlibat dengan double game, iaitu lebih daripada 60 minit. Okay, 60 minit setiap game. Jadi point untuk Kane adalah 7. Ini adalah 6 player yang aku predict. Dan sekarang ni kita bercerita pasal player yang terlibat dalam game week 21. Okay, untuk prediction untuk kali ni. Nak kata susah untuk minggu ni, nak kata susah tak lah, tapi aku agak orang kata tengok banyak side. Okay, banyak side, bukan setakat pemilihan aku. Okay, kalau ikutkan pada game minggu ni, boleh kan ada katakan game yang big team yang terlibat. Okay, big team yang terlibat, perlawanan yang boleh katakan menarik. Okay, antara yang boleh aku cerita sekarang ni adalah perlawanan antara Liverpool Chelsea. Pada aku agak menarik. Boleh katakan first game untuk minggu game week 21 ni. Kalau ikut hari ni lebih kurang 8.30 lah. So ready lah untuk game tu. Ramai yang menanti tu sebenarnya. Kemudian game seterusnya aku boleh katakan best untuk minggu ni adalah perlawanan antara Arsenal dengan Man U. Okay, kedudukan yang ke satu dalam EPL sekarang dan kedudukan ketiga dalam EPL sekarang. Aku boleh kata dari segi performance yang ada pada Man U, okay, nice, agak cantik. Semenjak Ten Hag ni nampak ada sedikit teratur dia, tapi itu yang aku nampak lah. Tak tahulah dari segi side professional punya komen ke apa kan, kita tak tahu. Tapi aku boleh katakan untuk musim ni agak menarik sebenarnya untuk Man U. Tak salah aku, tak ada apa-apa kekalahan lagi untuk Man U dalam beberapa minggu ni. Okay, untuk Arsenal, perlawanan dekat home tak silap aku agak bagus. Okay, ada, kalau ikutkan daripada 8 perlawanan yang terlibat dekat home, aku boleh katakan 7 kemenangan dan 1 seri. Okay, untuk Arsenal. Okay, itu untuk game week ke 21, untuk second game yang aku kata menarik untuk dilihat. Kemudian untuk game seterusnya aku boleh katakan antara antara West Ham Everton. Okay, West Ham Everton ataupun West Ham Everton pada aku agak menarik. Okay, sebab kalau ikutkan kedua-dua tim ni, okay, kita tengok Leicester dengan Brighton. Okay, aku boleh katakan West Ham dengan Everton lah, sebab kalau ikutkan kedua-dua tim ni masih lagi terumbang ambing setelah dah aku boleh katakan ini adalah game week 21. Okay, kalau ikut pada FPL lah. Tapi kalau ikut pada table yang ada sekarang ni, aku boleh katakan West Ham perlawanan yang ke-20 dan Southampton perlawanan ke-20 juga. Okay, aku boleh katakan 18 dan 20, 18 dan 19 Everton dengan West Ham. Kedua tim ni terlibat dengan zon penyingkiran. Okay, memang kalau ikutkan terumbang ambing jugalah sebenarnya kedua-dua tim ni. Tak ada hala tuju. Pada aku tak ada hala tuju kedua-dua tim ni. Okay, tak tahu ke mana berbanding dengan musim lepas yang boleh katakan agak bagus untuk West Ham. Untuk Everton pula dalam zon penyingkiran juga untuk season lepas, tapi selamat untuk musim lepas. Untuk musim ni, yes, ada 3 saja kemenangan untuk Everton. Yang lain ni semua kalah, 10 dan 6 seri. Yes, agak terceduk jugalah untuk Everton. Okay guys, kita bercerita pasal 6 player prediction game week 21. Antaranya ialah White. Okay, aku boleh katakan player ni agak menarik dalam beberapa minggu ni. Dari segi point yang ada 84, dan setiap game yang terlibat untuk White boleh katakan nice. Okay, ada
ada clean sheet yang agak tinggi, ada bonus juga kat sini. Okey, dari segi shoot kita tak boleh nampak sangat lah shoot dengan shoot on target tu boleh tak nampak sangat sebab dia lebih banyak kepada defend. Okey, perlawanan minggu ni akan bertemu dengan Man U. Boleh katakan perlawanan yang agak balance. Okey, dari segi performance pun pada aku agak balance. Dan next game akan bertemu Everton, Brentford, Man City. Dari segi rekod boleh katakan pun pada aku agak balance. Ada 2 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan bertemu dengan Man U. Okey, sejauh mana kita boleh tengok Arsenal boleh bertahan, kita akan tengok dalam game ni. Okey, ini yang aku kata game-game yang terlibat dengan big team untuk Arsenal ni boleh katakan inilah benda yang mencabar dia orang. Okey, sejauh mana dia orang boleh bertahan. Okey, ini untuk player pertama. Player kedua kat sini adalah Rodrigo. Okey, Leeds punya player. Okey, kalau ikut perlawanan yang ada sekarang, dia akan bertemu dengan Brentford, bermain dekat away. Aku bukan nak kata ini adalah player yang agak top, tak. Tapi aku lebih suka melihat player ni bila setiap kali ada jaringan, ada assist dia. Bukan nak kata tiap-tiap minggu lah, tapi dari segi point yang ada untuk game week yang ada ni, boleh katakan cantik. Okay, walaupun kalah Leeds, tapi still lagi Rodrigo boleh buat jaringan. Okay, abaikan yang Aston Villa dekat atas tu keputusan tu 2-1 sebab kalau ikut kan warna merah sepatutnya, bukan warna kuning. Dari segi point 90 point. Okey, harga yang pada aku boleh kata murah lah juga, sedang-sedang di tengah dekat mid punya price. 2 point untuk bertemu dengan Aston Villa. Okey, 90 minit. Dari segi shoot pada aku, Mamat ni sentiasa shoot on target dia, memang shoot lah, lagi-lagi shoot agak tinggi setiap per game 90 minit. Boleh katakan perlawanan bertemu Aston Villa ni lebih kepada Aston Villa, lebih kepada Leeds. Okey, tak silap aku lebih kepada Leeds. Okey, kejap aku confirmkan. Leeds dengan Brentford. Leeds dengan Brentford. Okey, memang lebih kepada berpihak kepada Leeds. 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Itu player yang kedua. Dan player ketiga kat sini adalah Buendia. Boleh katakan okey, nampak sedikit lah perubahan untuk Aston Villa lagi-lagi semenjak Unai Emery ambil kan. Okey, aku nampak kat sini selain daripada In sebagai forward, Buendia juga sebagai forward. Okey, dalam masa yang lain pula, ada masa tertentu Unai Emery lebih menggunakan Ings ataupun Ings dan Bailey untuk bahagian attack. Ada kalanya digunakan Buendia dengan Ings. Kedua-dua ni sentiasa terjadi. Okey, kalau tak dijadikan Buendia sebagai forward, diletakkan sebagai midfield. Tak gunakan Bailey dekat forward, dia akan guna Bailey dekat mid. Ini yang biasa kita tengok dalam game Aston Villa dalam beberapa minggu ni. Okey, perlawanan bertemu dengan Leeds. Okey, ada kemenangan 2-1. Okey, ni aku cakap tadi untuk yang Rodrigo tadi. Okey, Rodrigo sepatutnya berwarna merah. Kalah lah kan. Okey, untuk poin Buendia dalam game yang ada sekarang ni, boleh katakan untuk game bertemu dengan Leeds tu 11. Untuk minggu-minggu yang ada, okey, kita kena tengok. 55 poin untuk Buendia dalam setiap game. Boleh katakan ada start game week ke selepas World Cup tu, boleh katakan untuk poin yang lebih daripada 5 ni, aku boleh katakan game week ke 18 dan 20. Okey, ada jaringan daripada game week ke 18 tu, ada jaringan Buendia 10 poin kat situ, dan game week ke 20 baru ni ada poin yang agak tinggi juga. Okey, dari segi statistik, boleh korang tengok kat situ ada goal score lagi, ada bonus lagi 3. Okey, dari segi shoot on target korang susah sikit nak nampak untuk Mamat ni, sebab memang kalau ikut pada peranan dia, position yang biasa dia bermain banyak kepada midfield, lebih banyak ruang kepada Ings untuk berada di hadapan. Okey, bertemu dengan Southampton minggu ni, aku boleh katakan ini adalah advantage juga lah untuk Aston Villa, disebabkan Southampton pun terumbang ambing. Okey, dalam season ni
jadi memudahkan untuk Aston Villa untuk perbaiki kedudukan yang ada. Itu untuk player yang ketiga. Aku bercerita pasal rekod yang ada, boleh katakan lebih banyak berpihak kepada Aston Villa lah. Ini untuk game week untuk player yang ketiga. Player keempat kat sini adalah Gibbs White. Ini mungkin aku takut ramai yang terlepas pandang. Setiap game yang ada untuk Gibbs White, iaitu NFO. Kita bercerita pasal NFO lah. Selepas World Cup, kita boleh nampak ada game yang seri dan ada dua game yang boleh katakan menang dan melonjak untuk NFO berada dalam kedudukan yang agak selesa. Ke-13 berbanding sebelum World Cup tu, boleh katakan bawah dalam tangga ke-17 18 lebih kurang macam tu. Aku tak ingat, tapi aku kali ni, minggu ni aku meletakkan Gibbs White. Mungkin disebabkan bertemu Bournemouth, boleh katakan mudah bermain dekat away, advantage sedikit pada Bournemouth lah. Dari segi kemenangan yang ada pada kedua-dua tim ni, boleh katakan lebih banyak berpihak kepada Bournemouth lah. Tapi untuk dari segi performance, aku boleh nampak NFO agak nice. Aku rasa ada beberapa player yang menjadi penyumbang lah sebenarnya untuk NFO ni. Lagi-lagi aku nampak Aurier tu daripada Spurs dulu. Sebelum tu ex-player Spurs lah. Boleh katakan agak berbaloi untuk NFO. Dari segi statistik, korang boleh tengok kat situ, shoot pun pada aku untuk Mane agak tinggi. Bermain dekat bahagian midfield, bahagian midfield, tapi lebih banyak kepada attack. Korang boleh tengok dia bermain macam mana untuk Gibbs White. Kemudian untuk player yang kelima kat sini adalah Wilson. Satu perlawanan yang boleh katakan Man U. Kejap, aku nak pastikan ni rasanya salah ni. Untuk Wilson, abaikan rekod yang ada di bawah tu. Sebab kalau ikutkan game, dia akan bertemu dengan Crystal Palace. Kemudian untuk game week ke-22 akan bertemu dengan West Ham, dan 23 Bournemouth, dan ke-24 Liverpool. Aku minta maaf pasal aku tak betulkan ni. Dari segi rekod antara bertemu dengan Crystal Palace ni, sekejap ya. Newcastle, Crystal Palace. Kalau ikut pada pertemuan rekod kedua-dua tim ni, ada satu kemenangan dan 3 seri. Betul tak aku tengok? Yes. Ada satu kemenangan, 3 seri dan 1 kekalahan. Rekod yang nak win, draw dengan lose tu pada aku dah betul dah. Bermain dengan Crystal Palace, bermain dekat away. Kita fokus pada away. Kalau ikut away, ada 1 draw saja. Jadi itu atas rekod. Dan aku boleh katakan Mamat ni boleh kata agak tinggi juga setiap game statistik. Lagi-lagi statistik lah, daripada shoot, daripada juga on target, kipas dia pun kadang-kadang agak menarik. Cuma tak memberi poin yang agak tinggi lah. Untuk Wilson ni, setiap game boleh katakan start World Cup ni, tak silap aku, tak penuh sangat lah main penuhnya. Ini 5 poin ni adalah 5 poin yang agak tinggi dalam selepas World Cup tu. Penyumbang lah sebenarnya. Tapi aku tengok player Newcastle ni, boleh katakan kalau tak ada forward yang digunakan untuk sebagai penyudah, sebagai finishing, dia akan menggunakan midfield. Tapi kali ni aku meletakkan Wilson. Kita tengok nanti keputusan dia. Untuk last player kat sini adalah Ferguson. Salah satu player yang boleh katakan muda. Poin setiap game boleh katakan agak tinggi juga. Start daripada World Cup tu, ada 2 jaringan. Ada assist juga.
dalam 2 game ni ada assist. Okay, bertemu Everton dengan Liverpool dalam ni. Okay, perlawanan yang boleh katakan antara Liverpool tu pada aku, aku expect sebenarnya Liverpool game tu untuk menang. Paling kurang pun tidak seri lah. Okay, tapi tak sangka kekalahan dengan Brighton tu pada aku tinggi. Okay, 3-0. Okay, adakah kalau ikutkan Liverpool bukan masih lah, agak teruk jugalah musim ni. Mungkin gameplay yang dah biasa untuk Liverpool, dah tim-tim yang lain pun dah boleh baca macam mana, dan ini yang cuba dibuat oleh Jurgen Klopp untuk menukar ataupun dalam plan dia lah. Kita tak tahu plan dia, tapi kalau ikut pada cara dia, nampak dia mencuba perubahan yang cuba untuk buat perubahan dalam Liverpool. Kita tunggu, sebab kita kalau ikutkan ada 2 player yang pada aku masih lagi tak, aku boleh fikirkan tak berbaloi untuk dibeli, iaitu Nunes dengan lagi-lagi Nunes lah. Gakpo tu bukan nak kata tak berbaloi, tapi beri sedikit ruang lah untuk dia tunjukkan yang dia adalah orang yang sepatutnya dibeli. Okay, kita tunggu. Okay, dari segi shoot untuk Ferguson ni dalam game week ke-20 tu, nak kata tinggi tak, aku suka tengok Mamat ni. Okay, kalau banding dengan Trossard, macam aku cakap sebelum ni, aku tak berapa nak suka letak Trossard tu di bahagian forward. Aku lebih suka Trossard tu di bahagian midfield. Dia sebagai pengganti, Ferguson sebagai pengganti, jadi kita akan nampak banyak kelibat dia dekat ni. Okay, kalau tak silap aku, Welbeck pun dah okay, dah start main kurang daripada 50 minit. Okay, tak silap aku, ini pertukaran Ferguson first 11 dalam first E masa tu, dan Welbeck sebagai sub masa tu. Okay, nampaklah game tu, aku tengok highlight dulu. Okay, aku tengok highlight, tak sempat sebab dalam game week 20 tu ada beberapa game yang aku tak sempat nak tengok semua. Okay, lagi-lagi pertemuan Liverpool ni, Brighton ni, aku boleh katakan lambat jugalah aku nak tengok masa tu. Aku masa tu aku tengok game apa ya? Aku tengok game Man City sini, game tu. Okay, sorry, Man City masa tu. Okay, tapi ini adalah player yang aku rasa cuba nak tengok. Okay, setiap game boleh katakan cantik point. Okay, dan next game yang ada kat Brighton pun pada aku agak mudah sebenarnya. Okay, bertemu Leicester, bertemu dengan Bournemouth, bertemu Crystal Palace, bertemu dengan Fulham. Untuk 4 game yang ada ni pada aku agak mudah. Okay, dari segi performance yang ada pada Brighton lah. Okay, jadi guys, ini 6 player yang aku dah sebut. Okay, iaitu yang pertama tadi White, kedua tadi adalah Rodrigo, kemudian ada Buendia, kemudian ada Gibbs White, kemudian ada Wilson, dan satu extra punya player adalah Ferguson. Okay, jadi guys, ini 6 player yang aku dah sebut. Jadi korang terpulang pada korang nak pilih mana, tapi aku lebih suka nak tengok player yang ada ni untuk minggu ni. Okay, lagi-lagi Ferguson ni antara pada aku yang sepatutnya aku nak tengok sangat sejauh mana dia boleh berada dalam posisi yang ada sekarang sebagai forward untuk Brighton. Okay, dan bercerita pasal what the main topic minggu ni, aku lebih seronok nak bercerita pasal next game punya double game. Okay, kalau ikut pada jadual yang telah di reschedule oleh FPL, ada satu double game yang telah di lock, iaitu game week ke-23. Okay, antara Arsenal dengan Man City, tak salah aku. Arsenal terlibat dengan double game bertemu dengan Brentford dan Man City. Okay, dan Man City terlibat dengan double game juga bertemu Aston Villa dengan Arsenal. Okay, kalau ikut pada tim yang aku ada sekarang ni, okay, player-player yang aku ada sekarang ni, aku ada 3 player Man City dan 2 player Arsenal, iaitu White, Odegaard, De Bruyne, Mahrez dengan Haaland. 5. So dalam game week ke-23, boleh katakan aku akan cuba elak ambil player defense. Lagi-lagi
Yang ada pada aku sekarang adalah white. Mungkin aku akan tolak ke tepi. Okay, letak sebagai best. Tapi untuk pemilihan player-player yang ada ni, aku kena atur sekarang. Okay, memang aku kena atur sekarang. Adakah akan ada player lain yang akan dibawa masuk dalam, kalau ikut game week pada 23 tu. Okay, kejap aku tengok jap. West Ham, Chelsea, Arsenal, Brentford, okay, Crystal Palace, Brighton, Fulham, Nottingham Forest, Leicester, Spurs. Pada aku game ni agak menarik, Leicester dengan Spurs ni. Southampton, Wolves. Okay, ini kedua-dua tim terlibat dengan zon penyikiran. Dalam keadaan bukan zon penyikiran, Wolves tak terlibat dengan zon penyikiran lagi. Dah keluar. Okay, tapi dalam ke arah tu lah, ke arah zon penyikiran. Kita akan tunggu juga game tu. Bournemouth dengan Newcastle, Leeds dengan Man U, Man City dengan Aston Villa, Liverpool, Everton, Arsenal dengan Man City. Okay, ini yang kita akan tengok. Double game untuk Arsenal dan double game untuk Man City. Jadi korang kena plan betul-betul. Plan player yang sepatutnya nak kena bawa masuk. Mungkin ada setengah manager yang ada mungkin akan terpaksa gadai juga player tu terlibat dengan double game dalam team, macam game week ke-20 lah. Okay, macam game week ke-20 ni, kalau tanya aku, boleh katakan aku ada Kane dengan Haaland. Okay, kedua-dua ni terlibat dengan double game. Kedua-dua player ni pun terlibat dengan double game. Jadi kalau ada kalah pun sekalipun, macam contoh game pagi tadi 4-2 kalah, kalau ada sekalipun gol daripada Kane, dah ada point dah. Itu untuk Haaland pun sama juga. Tapi untuk kau letak sebagai player, mencari player defend macam game sebelum ni lah, orang kata Man City dengan Man U, okay, Man City dengan Spurs, aku akan cuba elak untuk ambil player-player yang terlibat dekat defend. Okay, mungkin Man City aku tak ambil selalu, aku tak ambil player-player defend. Okay, aku tak fokus sangat untuk yang terlibat dengan double game ni, sebab dia akan confirm kalau ada jaringan daripada Oppo, macam Man City dengan Spurs pagi tadi, ada jaringan daripada Spurs. Jadi tak berbaloi lah. Kalau tak berbaloi sebenarnya kalau nak ambil Cancelo tu. Okay, seperti sebelum ni aku dah cakap, musim ni kita akan nampak nampak ketara lagi-lagi big team ni. Okay, memang ketara akan nampak bolos dia. Okay, dalam game pagi tadi pun kita boleh nampak ada jaringan daripada Spurs, dah kira bolos dah, rugilah letak Cancelo. Habis 2 point je. Okay, kalau kau tanya aku cuba elak game week 20 tu untuk ambil player Arsenal untuk defend, Man City untuk defend. Aku cuba elakkan lah. Okay, tapi aku ada kena plan dari awal ni. Okay, game week 21, 22, kalau ikutkan, kalau aku tak guna free transfer yang ada, aku ada pilihan untuk minggu depan untuk pilih player dengan dua free transfer. Jadi pilih betul-betul. Korang kena plan betul-betul benda ni. Okay, jangan terceduk. Tapi dalam masa sama, biarlah kekal Man City dengan Arsenal punya player tu. Duk dan diam je, keluarkan white ke, letak tempat lain, letak dekat bench ke, pada aku dah cukup nice lah. Kalau bolos sekalipun tak terlibat dengan poin korang, okey lah. Okay, kecuali kalau ada player-player tertentu yang tak bermain lagi-lagi, macam aku guna 3-5-2 masa game week ke-20 tu. Confirm kalau contoh white tak main, mungkin first batch aku kat sini Ferguson, takkan mungkin lah akan masuk Ferguson, mungkin masuk Disney yang ada bermain masa tu. Untuk second bench player aku. Okay, jadi korang kena plan betul-betul. So itulah main topik kita yang ada untuk aku cerita ni. Yang lain-lain tu aku dah cerita pada korang poin aku. Aku dah cerita pasal player prediction aku sebelum ni, iaitu game week ke 19. Okay, masuk game ke 20 aku dah cerita juga tentang player pilihan aku. Itu bukan mana-mana web yang aku dapat, tapi itu adalah 6 player yang ada ni sebenarnya adalah player yang aku nak tengok harus tak aku ambil untuk game week akan datang. So guys, tinggal kasih pada korang dah subscribe channel aku ni. Okay, tinggal kasih banyak tonton video ni.
So kita jumpa dalam petang ni insyaAllah. Tak silap aku dalam pukul game week ke-20. Sorry, game week ke-21. Aku banyak sebut pasal 20, 21, 19 lah. Okay, game week ke-21 ni dalam pukul 7 insyaAllah. First game minggu ni adalah Liverpool Chelsea yang rasa ramai tunggu. So terima kasih pada korang. Sekali lagi, Assalamualaikum. Aku Amy. Bye.